Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia kepada semua guru-guru dan rakan-rakan dan para penonton sekalian. Hari ini, kami akan membentangkan hasil carian kami mengenai gangguan obsesif kompulsif atau lebih dikenali sebagai OCD. OCD adalah gangguan psikologis yang dapat mempengaruhi fikiran dan perilaku manusia. Kelainan ini mengganggu fikiran penderitanya dengan menghasilkan rasa gelisah, cemas, khawatir, takut dan menuntut melakukan hal yang sama berulang kali. Perilaku ini akan terus dilakukan penderitanya hingga keinginan dari fikiran mereka terpenuhi. Masyarakat umum mengenalinya sebagai penyakit was-was kerana biasanya mereka yang mengalami penyakit tersebut seringkali mempunyai perasaan ragu-ragu sehingga melakukan tindakan yang sama berulang kali. Kajian di Amerika Syarikat menunjukkan bahawa kadar sepanjang hayat untuk penyakit ini adalah 2 hingga 3% dari populasi. Kebanyakannya berlaku pada usia muda, di mana 2/3 daripadanya bermula sebelum usia 25 tahun, manakala cuma 15% saja yang bermula selepas usia 35 tahun. Lelaki dan wanita mempunyai kadar yang sama untuk mendapat penyakit ini. Bagaimanapun, lelaki biasanya mendapat penyakit ini pada usia yang lebih muda serta mempunyai gejala yang lebih teruk berbanding wanita. Gejala penyakit OCD terbahagi kepada dua komponen, iaitu komponen obsesif dan juga komponen kompulsif. Antara contoh komponen obsesif adalah obsesif pemikiran yang sentiasa terfikir tentang kebersihan, berulang kali memikirkan tentang keselamatan, was-was terhadap ingatan atau persepsi tentang sesuatu seperti tutup suis setrika, kepatuhan yang jitu dan terlalu tegar terhadap sesuatu peraturan, terlalu mementingkan susunan dan simetri, dan juga pemikiran yang sering terpusatkan terhadap sesuatu tanpa boleh dikacau. Antara contoh komponen kompulsif pula, mencuci tangan berulang kali, mengecat kunci kereta dan rumah berulang kali, berulang melakukan hal yang sama, dan juga sentiasa menyusun dan mengemas walhal baru sahaja selesai mengemas. Faktor risiko OCD adalah kecenderungan atau peratusan kemungkinan untuk seseorang itu mengidap penyakit ini. Antara faktor risiko penyakit OCD adalah genetik. Genetik di sini bermaksud apabila adanya ahli keluarga terdekat seperti ibu, bapa, adik-beradik malahan kembar dengan masalah OCD, maka risiko untuk anda terkena OCD adalah semakin tinggi. Kelainan otak biasanya timbul apabila pesakit otak terkait bahagian frontal seperti akibat strok atau tumor di bahagian frontal sehingga menyebabkan timbulnya kelainan struktur otak di frontal yang menyebabkan risiko terkena OCD semakin tinggi. Persekitaran bermaksud apabila seseorang mempunyai riwayat trauma atau riwayat penderaan sewaktu kanak-kanak sehingga mengganggu komunikasi bahagian-bahagian otak sewaktu usia tumesaran. Antara komplikasi ataupun kesan OCD yang tidak dirawat adalah kebimbangan disertai dengan serangan panik. Panik adalah satu bentuk serangan yang datang dengan perasaan takut yang berlebihan terhadap sesuatu. Serangan panik yang timbul dapat disertai dengan peluh, sesak nafas dan tergetar-getar. Kemurungan adalah merupakan sejenis gangguan perasaan yang makna pesakit akan merasa sedih yang berpanjangan. Pada pesakit OCD, dikarenakan sering memikirkan dan mengganggu kehidupan seharian ataupun akibat gagal memenuhi obsesif, ia dapat menyebabkan kemurungan. Masalah makan. Memandangkan sebahagian besar pesakit OCD mempunyai masalah makan dan sebahagian besar pesakit eating disorder mempunyai OCD,
Sukar untuk ditentukan yang mana satu penyebab asal di antara keduanya. Cara mengubati. Perawatan utama OCD terdiri dari dua disiplin iaitu psikoterapi dan juga pengubatan. Psikoterapi pada OCD biasanya terdiri atas proses exposure and response yang mana pesakit akan didedahkan terhadap hal yang ditakuti atau dirisaukan secara sedikit demi sedikit dan kemudian diterapi dengan cara menangani situasi ini. Selain itu, pesakit juga akan dibekalkan dengan ubat makan berupa antidepresan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, itulah tadi perkongsian bersama pelajar Sekolah Menengah Sains Pendang dalam subjek pembangunan kendiri. Semoga dengan perkongsian sebentar tadi dapat memberikan manfaat kepada anda semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan lupa untuk viralkan video berkenaan atau kongsikan bersama rakan-rakan anda supaya kita dapat meningkatkan lagi pengetahuan kita semua berkaitan dengan apa yang telah disampaikan oleh pelajar-pelajar tadi. So, Jangan lupa untuk tekan button subscribe dan like, dan jangan lupa untuk tekan button lonceng untuk pastikan anda semua diupdate dengan video-video yang terbaru akan datang. So, terima kasih.